Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4. Okey. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab 2 iaitu kebangkitan nasionalisme. Cikgu memang difahamkan bahawa kebanyakan di antara kamu memang telah pun belajar bab ini dekat sekolah maupun dekat pusat tuition. Ambillah slide ini sebagai satu ulang kaji buat anda semua. Jadi yang paling pertama pelajar kita akan lihat adalah tentang maksud nasionalisme. Okey, untuk perkataan ataupun maksud nasionalisme, pelajar ingat satu sahaja. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan negara. Seperti mana yang telah cikgu dah uploadkan dekat sini, perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara ataupun semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajah serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Jadi, bagi pelajar-pelajar yang mengalami kesukaran untuk memahami perkataan yang panjang, pelajar kamu boleh ingatlah satu sahaja iaitu perasaan cinta akan negara tentang nasionalisme. Selain daripada itu, kita juga akan lihat kepada pendapat tokoh yang berbeza tentang maksud nasionalisme. Okey. Kemungkinan besar pelajar akan berasa cikgu, saya rasa sangat susah nak hafal semua maklumat-maklumat yang diberikan oleh tokoh. Apakah kaedah yang paling mudah? Jadi dekat sini, pelajar perlu hafal satu sahaja iaitu nama tokoh. Cikgu bagi satu contoh. Tokoh pertama adalah Hans Kohn. Okey, dalam nama beliau ada perkataan huruf K. Huruf itu, K itu kita bersamakan dengan kesetiaan. Jadi, mengikut beliau, mengikut Hans Kohn, nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Jadi pelajar perlu buat satu sahaja, iaitu perkataan K dia bersamaan dengan kesetiaan. Manakala tokoh kedua adalah Profesor William W sama dengan wealth. Okey, wealth ni kita samakan dengan ekonomi orang Melayu. Kenapa? Mengikut Profesor William, kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Sebab itu, apabila pelajar lihat sahaja nama Profesor William, W bersama dengan wealth, wealth bersama dengan ekonomi. Jadi untuk tokoh seterusnya adalah Dato' On Jaafar. Jadi sama juga dengan perkataan O ini, kita samakan O kepada On. On dalam bahasa Melayu bermaksud atas. Kenapa atas? Disebabkan Dato' On Jaafar menyatakan bahawa kita hendak menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan kuat, yang boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa yang lain yang tepat dan bersatu. Seterusnya, tokoh keempat adalah Burhanuddin Al-Hilmi. B bersama dengan bangsa bahawa mengikut beliau, yang nasionalisme dia berkaitan tentang perjuangan menentang penjajah hendaklah ada satu persatuan dan perpaduan yang kuat. Jadi segala tenaga yang menentang penjajah hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang kepada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu. Jadi untuk Burhanuddin kita ingat B bersama dengan bangsa. Jadi apa yang beliau menyatakan adalah lebih utamakan kepada tata tertib dan adat sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus dan merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan. Jadi kita pergi kepada tokoh yang kelima, Dr. Sundaralingam. Dalam nama beliau ada S, jadi S itu bersama dengan sejagat. Jadi ikut beliau, nasionalisme bermaksud satu fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negara sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada negara. Dan tokoh keenam adalah Datuk Zainal. Z bersama dengan Zaman KMM. Okey para pelajar, Zaman KMM stand for Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi mengikut Datuk Zainal, nasionalisme telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu
Melaka, iaitu merupakan kesetiaan kepada raja, merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu, dan orang Melayu berpegang pada fahaman kebangsaan bersifat tanah Melayuan. Dan tokoh terakhir adalah Dr. Khoo Kay Kim. Jadi Khoo Kay Kim, K itu kita samakan dengan konteks. Jadi mengikut pendapat beliau dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi untuk para pelajar, apabila kamu nak hafal, kamu hafalkan semua keyword yang cikgu telah berikan. Jadi apabila kamu hafal dengan keyword tersebut, senang untuk kita dapatkan maklumat. Jika tidak, pelajar akan keliru apa yang diberitahu oleh tokoh tersebut. Jadi apabila jawab soalan, jangan keliru dengan pendapat tokoh. Dan seterusnya, bahagian kedua kita akan lihat tentang perkembangan idea nasionalisme di Barat. Okey, untuk bahagian ini, cikgu telah sediakan nota ringkas. Iaitu untuk 3 revolusi. Revolusi keagungan di England, lepas tu revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Okey, mari kita lihat apa yang pelajar perlu faham terlebih dahulu. Jadi untuk revolusi keagungan, apabila kita lihat, kita boleh pecahkan maklumat kepada 4 ataupun 5 bahagian utama. Yang pertama adalah tujuan, kedua adalah sebab, ketiga adalah siapa, dan keempat pencapaian mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi. Jadi untuk revolusi keagungan di England, senang sahaja. Tujuan berlakunya revolusi adalah untuk menegakkan kedaulatan dan hak asasi rakyat. Jadi kenapa? Sebab apa berlakunya revolusi? Disebabkan Raja James II dia telah membelakangkan parlimen. Jadi masyarakat ataupun parlimen berasa tidak puas hati terhadap tindakan Raja James. Oleh itu, Mary II dengan Raja William of Orange telah menentang Raja James II, ya. Lepas tu, apakah pencapaian? Pencapaian mereka apabila penentangan berlakunya, akhirnya konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dapat dimantapkan semula. Dan akhirnya, satu undang-undang ataupun perlembagaan telah digubal yang dikenali sebagai Bill of Rights. Okey, apa tujuan Bill of Rights ini adalah senang sahaja. Sebelum ini, Raja James dia telah membelakangkan parlimen. Jadi Bill of Rights ni memberi kuasa kepada parlimen untuk melakukan apa jua tindakan demi kepentingan negara mereka. Katakanlah pelajar perlukan nota panjang, di sini cikgu dah bagi dah nota panjang. Seperti mana yang cikgu katakan, Bill of Rights digubal untuk memberi keutamaan kepada parlimen, mengubah undang-undang dan hak mengutip cukai. Jadi demi kepentingan parlimen, Bill of Rights telah digubal. Seterusnya, kita akan lihat kepada revolusi Amerika. Okey, untuk bahagian ini sama juga. Apa tujuan utama? Disebabkan reaksi orang Amerika. Mengapa ataupun sebab dia kenapa? Disebabkan tindakan British yang tidak melindungi hak penduduk di Amerika. Jadi siapa yang menentang adalah penduduk mereka masing-masing menentang terhadap akta memungut cukai. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Contoh katakanlah kita bayar cukai. Kita bayar cukai kepada kerajaan, tetapi kerajaan tidak membela ataupun menjaga kebajikan masyarakat, kita mesti akan berasa marah. Itu yang berlaku dalam revolusi Amerika. Mereka berasa terbeban disebabkan mereka terpaksa membayar cukai. Tetapi kerajaan tidak menjaga kebajikan masyarakat. Jadi semua masyarakat mereka bangkit dan menentang kuasa tersebut. Jadi apakah pencapaian apabila mereka bangkit adalah George Washington telah mengetuai Kongres dan melalui Kongres tersebut satu pengisytiharan kemerdekaan Amerika telah diluluskan. Dan akhirnya revolusi Amerika berakhir pada 1783. Apabila kalau pelajar perlukan nota panjang dekat sini cikgu dah berikan semua nota dengan lebih terperinci. Pelajar boleh baca semula jika kamu tidak faham nota ringkas yang cikgu berikan. Dan yang terakhir adalah revolusi Perancis. Okey, sama juga revolusi Perancis.
Tujuan dia adalah untuk memperjuangkan. Tengok cikgu pun ada buat silap sometimes. Okey, yang ni sepatutnya adalah memperjuangkan kebebasan dan persamaan, tentang persamaan dan persaudaraan. Kenapa tercetusnya revolusi dekat sini? Disebabkan dua pemikir Perancis. Mereka masing-masing bangkit dan menyuruh rakyat-rakyat supaya bersedia untuk menentang. Salah satu kontrak yang telah ditulis adalah menulis di social contract, dan siapa-siapa yang terlibat dekat sini, iaitu golongan revolusi, mereka mempunyai sasaran terhadap raja supaya mereka dapat bangkit semula sebagai kuasa yang baik demi negara tercinta. Dan akhirnya pencapaian mereka adalah kemunculan Republik Perancis. Sama juga, katakanlah pelajar perlukan maklumat apakah yang sebenarnya berlaku. Cikgu telah beri pun nota yang panjang supaya pelajar boleh baca semula. Kita gunakan nota ringkas tu untuk hafal, yang ini demi kefahaman. Jadi apabila pelajar nak hafal, kamu hafal gunakan nota ringkas terlebih dahulu. Dan kamu perlu memahami apa-apa yang tertulis dekat sini. Sebab senang sahaja para pelajar. Apabila kamu hafal banyak perkataan, kamu memang akan rasa sukar. Jadi itu sahaja untuk bahagian bab 2 hari ini. Dalam video seterusnya, cikgu akan continue dengan topik-topik yang ada dalam bab 2. Jadi saya harap pelajar sentiasa akan ikuti perkembangan Pusat Tuju